Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan Ahyat Live dalam hashtag Ahyat Live. Yes, ini adalah live untuk kita membincangkan hari ini apakah persiapan nak beli rumah, nak beli hartanah pada tahun 2020. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudi bersiaran malam ini bersama dengan Ahyat dalam sesi Ahyat Live. Dan Ahyat nak memberikan sedikit pandangan Ahyat tentang apa yang sedang berlaku sepanjang tahun 2020 ini yang bakal berlaku lah ya. Dan apa pandangan Ahyat tentang persiapan kita untuk merebut peluang-peluang yang ada, dan apa lagi yang saya nak ceritakan hari ini ya. So pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang bersiaran bersama dengan Ahyat. Bagi Ahyat melihat di manakah anda, boleh tak anda komen Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ni saya pejuang hartanah, ni ada perjuang hartanah. Okey, dan boleh tak anda share anda di mana sekarang? Anda kat mana sekarang? Best juga saya nak tahu sahabat-sahabat yang bersiaran bersama dengan Ahyat dekat mana, dari mana. Saya sekarang ni berada di Puchong. Setiap hari Rabu kami akan berkumpul di IYCSB untuk weekly meet up. Tim Ahyat Ishak, tim kewangan, tim takaful bertemu di setiap hari Rabu. Kita akan upgrade ilmu, upgrade strategi dan sebagainya. Dan Ahyat ambil peluang lah. Mereka ni sedang sibuk dalam dalam weekly meeting, tapi Ahyat nak ambil peluang untuk bersama dengan anda hari ini kerana saya ni nak bercerita tentang persiapan anda untuk membeli hartanah pada tahun ini. Ya, just nak check anda dengar Ahyat okey? Sound check 1 2 1 2. Sahabat-sahabat daripada Kajang. Yes, Andy dari Johor. Apa khabar? Ini sahabat saya ni, Hafiz Halin. Dari mana tu Hafiz? Adakah Hafiz berada di PJ atau berada di Raub? Ini adalah Abang Long Hartanah di Raub. Wow, okey. So, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda di mana anda berada. Putri Al-Qasam dalam kereta kat Kajang. Saya harap ini bukan sedang memandu Ahyat Live. Jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu pemanduan anda. Afrizal, Waalaikumsalam. Michael Tiu, welcome. Yes, Hafiz Halin dari Raub. Okey. Ada tak sahabat-sahabat lain sementara kita nak menunggu sahabat-sahabat lain ni sebelum saya nak menunggu nak sharing apa yang saya nak sharing malam ini? Okey, sound mantap. Zufar Adzahan. Wow, nama tu dahsyat. Daripada mana tu? Afrizal Nordin, jelas. Okey, top fan saya. Putri Al-Qasam, okey, handsome lah Sifu. Wow, ini saya nak kena belanja ni. Liza, apa khabar? Alhamdulillah. Ahmad Safwan Zainal is watching. Mungkin ada beberapa orang yang saya tak sempat nak sebut nama-nama anda. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana bersiaran dalam hashtag Ahyat Live. Roslina, welcome. Waalaikumsalam. Syahir Hidan, Syahir dari Ipoh. Oh, saya nak sangat pergi ke Ipoh tu. Muhammad Badrul Hazam, yes. Okay, so mari kita nak mulakan malam ini persiapan untuk beli rumah pada tahun 2020. Ya, tuan-tuan dan puan, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersiaran bersama dengan Ahyat di hashtag Ahyat Live. Malam ini Ahyat nak kupas satu topik yang sangat-sangat penting. Ialah kita ni dalam bulan Januari 2020. Masih boleh dikatakan di awal tahun walaupun sudah nak hampir hujung bulan Januari, tetapi Ahyat fikir masih boleh Ahyat sentuh topik bagaimana nak bersedia untuk membeli hartanah pada tahun 2020. Dan kita masih ada 11 bulan lebih lagi di hadapan kita. Adakah kita nak menjadikan 11 bulan ini sebagai bulan-bulan yang penuh dengan peluang? Atau adakah kita nak hidup lagi 11 bulan ini dan hidup macam tahun-tahun sudah? Mungkin kita lalai, kita santai, kita biar orang jalan dulu, kita tak berjuang seluruh jiwa raga kita dan tahu-tahu dah sampai ke hujung tahun. Jadi Ahyat fikir kita masih di awal tahun, masih banyak yang kita boleh lakukan dan tuan-tuan dan puan sangat banyak peluang yang ada. Okey. Pertamanya, sebelum Ahyat nak kupas, ada lebih kurang 5 perkara yang Ahyat nak kupas dalam malam ni
4 ke 5 perkara kan. Okey. Yang pertamanya ayat nak kupas tahun 2020. Okey. Pendapat ayat pada tahun 2020 akan ada banyak sangat peluang. Banyak sangat peluang untuk jadi cipta kekayaan dan musnah kekayaan. Boleh tak anda tulis? Banyak peluang di tahun 2020 untuk cipta peluang kekayaan, cipta kewangan, kekayaan, dan juga banyak peluang-peluang untuk cipta, untuk musnahkan kekayaan. Tulis cipta kaya dan musnah kekayaan. Cipta kekayaan dan musnah kekayaan. Dan peluang-peluang ini kita boleh rebut. Adakah kita nak mencipta kekayaan pada tahun 2020 atau kita nak musnahkan kekayaan? Dan kalau kita fikirkan balik tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat pada tahun-tahun yang sudah, kalau kita lihat pada dekad yang sudah, banyak kelakuan kita yang kita lakukan sehari-sehari itu, sehari, seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau kita lihat kembali diri kita pada tahun-tahun sudah, dekad yang sudah, macam-macam yang kita telah lakukan. Dan antara dua, kelakuan kita itu bantu kita cipta kekayaan dan kelakuan kita itu bantu kita musnahkan kekayaan. Boleh tak anda tulis? Cipta kekayaan, musnah kekayaan. Dan orang-orang yang kaya dan berjaya, yang mana satu tabiat atau aktiviti yang mereka buat lebih? Adakah mereka buat aktiviti nak cipta kekayaan itu lebih? Atau dia orang buat aktiviti musnah kekayaan itu lebih? Tulis kat bawah tu. Tulis kat bawah tu. Yang mana satu? So ini adalah pilihan yang kita boleh buat. Setuju atau sangat setuju? Siapa yang rasa dia boleh pilih nak buat aktiviti jadi cipta kekayaan, and dia boleh pilih aktiviti yang musnahkan kekayaan? Setuju ke sangat setuju? Itu dalam genggaman tangan kita. Bermaksud saya boleh buat keputusan nak cipta kekayaan atau nak musnahkan kekayaan. So boleh tak anda tulis setuju atau setuju sangat? Jadi apabila kita nak lagi tuan-tuan dan puan, kita kena tanya diri, adakah kelakuan yang aku nak buat ni, aktiviti aku nak buat ni, adakah tabiat yang aku selalu ulang ini, adakah tabiat ini akan bantu aku cipta kekayaan, atau sebaliknya, adakah aktiviti ini memusnahkan kekayaan dalam hidup aku? So kalau kita lihat 2020, adakah 2020 ini akan menjadi satu tahun yang banyak peluang? Tuan-tuan dan puan, sangat banyak. Dan hanya orang yang bersedia sahaja yang akan merebut semua peluang-peluang ini. Dan Ahyat bersama alumni, bersama dengan student Ahyat, bersama dengan sahabat-sahabat rapat Ahyat, keluarga Ahyat, kami akan serang. Boleh tak anda tulis serang hartanah? Boleh tak anda tulis serang hartanah? Jadi minta maaf tuan-tuan dan puan. Bagi mereka yang belum bersedia, melihat orang-orang yang dah bersedia tahun ini nak serang hartanah, dan bila kita yang dah bersedia serang hartanah, dapat kutip hartanah pada best price, best location, jangan marah, jangan dengki. Tengok balik diri kita, cermin balik diri kita, muhasabah diri. Adakah aku melakukan apa yang aku patut lakukan tahun lepas? Aktiviti untuk cipta kekayaan, aktiviti untuk bersedia tahun ini, aku mungkin tak buat. Kerana aku santai-santai, lalai-lalai, lemau-lemau, lemah-lemah. Buat apa yang senang, bukan apa yang perlu tahun lepas. Kerana orang-orang yang dah bersedia tahun ini, adakah mereka bersedia semalam? Adakah mereka bersedia 7 hari lepas? Adakah mereka bersedia sebulan lepas? Kalau dalam isu hartanah tuan-tuan dan puan, persediaan ni perlu lama. Sudah tentu ada shortcut, tetapi anda tahu, saya tahu, benda dalam hartanah ni tak boleh shortcut. Tapi jangan risau, Ahyat ada cara untuk speed track, untuk fast track kalau anda nak betul-betul bersedia. Yang itu yang Ahyat nak kongsi malam ni. So tahun ini tuan-tuan dan puan, yang pertamanya kita kena tahu aktiviti kita adakah mencipta kekayaan atau memusnah kekayaan. Kedua, adakah kita bersedia? Dan ini adalah
Orang-orang inilah yang saya nak sebut, orang-orang yang bersedia tahun ini tuan-tuan dan puan, mereka akan dapat subhanallah hartanah-hartanah, peluang-peluang yang paling manis, yang paling best, yang peluang-peluang yang paling awesome. Boleh tak anda tulis kat situ peluang-peluang yang paling awesome. Paling awesome tahun ini. Saya yakin dan percaya 2020 kali inilah memang tahun yang paling best. Memang tahun yang paling best. Dan ini pendapat ayat. Anda tak perlu setuju, anda tak perlu percaya. Boleh tak anda tulis? Tak perlu setuju, tak perlu percaya ayat. Boleh tak anda tulis? Dan bila anda tulis tu, boleh tak anda tekan butang share? Anda tekan butang share, tulis. Dah anda tekan butang share, tulis terus komen. Biar kawan-kawan anda lihat, apa pasal pula dia ni tulis tak perlu percaya ayat, tak perlu setuju dengan ayat. Okey, ini part ketiga dalam live kita malam ini. Okey, tak perlu percaya, tak perlu setuju. Saya yakin dan percaya tahun ini kali inilah the best deals ever akan muncul. Ya, memang betul, tahun-tahun sudah memang ada peluang, dan tahun ini tuan-tuan dan puan, apa yang ayat lihat, situasi lambakan hartanah ni, kalau anda lihat, ramai taiko-taiko yang memberikan pendapat mereka tentang isu lambakan hartanah. Nanti ayat akan posting dalam hari-hari yang akan datang. Tapi pendapat ayat, keadaan lambakan ini akan berterusan. Dan keadaan lambakan ini tidak akan dapat diselesaikan dalam masa terdekat. It is going to get worse. Ada sifu-sifu taiko-taiko yang sebut, no, tak payah risau pasal isu lambakan ni, it will get better. Pendapat ayat, tahun ini it's not going to get better. Dan kalau kita lihat keadaan itu, sekiranya masalah lambakan ini tidak akan jadi semakin baik, adakah itu benda yang baik untuk kita? Sekiranya anda terlibat dalam lambakan itu, anda nak jual hartanah, anda ejen, anda lawyer, anda pemaju, anda bahagian yang nak menjual, mungkin itu akan menjadi cabaran bagi kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, sekiranya anda adalah orang yang nak beli hartanah, if you are in the buying side of the table, kalau anda sekarang ini dalam pasar hartanah nak beli hartanah, this is the year. Ini kali inilah. Ini saya yakin. So, kalau anda percaya dengan saya, dengan ayat, macam mana pula nak bersedia? InsyaAllah, minggu depan atau dalam sharing-sharing ayat yang akan datang, ayat akan share carta tu, dan kenapa ayat rasa di mana kita berada sekarang, dan kenapa masa peluang itu tidak akan kekal lama. Dan dia akan swing balik. Itu pendapat ayat, dan mungkin ayat tak sempatlah dalam sharing dalam video malam ini, tapi itulah pendapat ayat ya. So bagaimana nak share? Bagaimana nak bersedia? Minta maaf Bagaimana nak sedia? Bagaimana nak bersedia? Tulis. Bagaimana nak bersedia ayat? Bagaimana nak bersedia? Ayat share lah sikit macam mana nak bersedia. Boleh tak tulis? Kojo banyak dah tak ada, banyak kilang tutup. Setuju. Nizaruddin, saya sangat setuju. Malah mereka dah melihat tahun 2019 lebih ramai orang hilang kerja banding 2018. 2020 bagaimana? Pendapat ayat makin ramai. Akan menjadi masa. Dan itu ada sedikit sentuh tentang 4 perkara yang anda kena bersedia pada tahun 2020. Get ready. Apakah perkara pertama? Pertama ialah bersedia dari segi mindset. Boleh tak anda tulis? Mindset. Bersedia daripada mindset. Siapa yang boleh tulis dulu? Boleh tak tulis? Bersedia dari segi mindset. Mindset ni hanya ada 2. Positive mindset, negative mindset. Saya nak anda switch, ubah. Anda mesti tahu macam mana nak tukarkan yang negatif ini. Boleh tak kita buat sama-sama? Kita kaut semua sampah-sampah ni, kita gompol-gompolkan, itu ke bahasanya. Lepas tu kita baling, kita tak nak dalam hidup kita. Negative mindset ni kena buang. Kena gantikan dengan positive mindset. Dan benda ni macam poyo lah nak cakap kan. Ayat nak cerita pasal persediaan hartanah untuk tahun 2020. First thing ayat cerita pasal persediaan mindset.
positive mindset. Itu semua orang tahulah, ya. Ya ke semua orang tahu? Kalau tahu sekalipun, adakah itu yang kita praktis setiap hari? Mindset ni macam otot. Macam otot-otot saya yang tak berapa ada. Mindset ni macam otot. Kalau anda selalu exercise, otot ni makin besar. Kalau anda selalu exercise otot negatif, then hasilnya akan negatif. Kalau anda selalu exercise mindset positif, then otot ni akan jadi power. Mindset ni akan jadi power. So kita nak mindset yang positif. Yang pertamanya, kalau anda ada rasa dan tanggapan negatif tentang hartanah, macam mana nak berjaya dalam hartanah? Saya faham ada banyak tanggapan yang kecaman tentang geng-geng hartanah kapitalis, yang zalim, yang menganiaya golongan yang berada, yang menganiaya golongan yang tiada, bank yang untung, pemaju untung, geng-geng spekulator yang untung, banyak negatif, bayar bank sampai mati, sewa Yahudi dan sebagainya, macam-macam yang negatif. Yang itu kita kena buang dulu, tuan-tuan dan puan. Kerana kita orang Melayu, kita orang Islam, kalau nak kuat dalam dunia hartanah, kita mesti kuatkan mindset yang positif. Kita tak boleh nak melihatkan hartanah itu sebagai negatif. Macam pisau. Pisau ini benda yang positif atau negatif? Isteri saya gunakan pisau untuk sediakan masakan yang sangat sedap. Saya paling sedap ialah masakan mama saya dengan masakan isteri saya. Tak ada yang lebih sedap daripada dua itu. Dan pisau itu digunakan dengan penuh kasih dan sayang untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Dan pisau ini juga boleh digunakan oleh penjenayah dan sodok untuk rompak, untuk bunuh orang dan sebagainya. So, hartanah itu neutral, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita yang nak masuk gelanggang hartanah, kita yang negatif. Macam mana nak jadi berjaya? Kita tak boleh negatif. Kita kena positive minded pasal hartanah. Okey, itu pasal mindset. Kedua, pasal mindset positif ni, kita kena positif bahawa masih banyak peluang. Apa orang kata? Ada satu kajian kan, National Geographic, dia buat kajian tentang orang yang melihat hantu. Dia buat kajian. Ini orang Islam kita berbeza. Kita percaya kepada benda yang gaib, hantu itu wujud. Okey. So, dia buat kajian, orang yang percaya kepada hantu, dia akan nampak hantu. Orang yang tak percaya kepada hantu, dia tak nampak hantu. So, ini kajian orang barat. Tapi saya nak menggunakan sebagai contoh. Jangan pula ada pula kecam, kata pula ni ayat mengajar tak ada wujudnya benda-benda gaib. Benda gaib ni wujud. Okey, betul. Tapi ini kajian. So, apa yang menariknya, tuan-tuan dan puan, kalau kita ambil yang positif, hantu tu digantikan dengan peluang. Orang-orang yang percaya peluang-peluang yang terhebat itu ada dan wujud pada tahun 2020, saya yakin dan percaya saya akan merebutnya. Dan saya akan berjaya melihatnya dahulu. Anda faham tak maksud dia? So, if you do not start with the right mindset, with a positive mindset, we remove the negative mindset and replace it with positivity. And you believe that the greatest opportunities will appear in 2020. I promise you, you will see it. Kerana kita percaya benda itu akan wujud, kita akan lihat, kita akan mula nampak. Dan itulah dari segi mindset. Ayat kalau nak cerita pasal mindset ni pun 1 jam pun tak habis. 1 jam tak habis. Mindset ni bagi Ayat sangat-sangat penting. Kalau tim Ayat Ishak, staff Ayat tak marah kalau staff atau tim dia buat silap. Sales dia tak menjadi atau dia gagal dalam satu KPI. Ayat tak marah. Tapi kalau dia mindset dia salah, mindset dia dah negatif, yang itu Ayat marah. Mindset negatif akan akan mencipta perkataan-perkataan yang lemah. Mindset lemah, perkataan lemah, tindakan lemah. So selalunya kalau tak capai KPI, kalau buat satu-satu benda tu kurang cemerlang, tindakan kita lemah. Tengok balik cakap-cakap kita lemah. Kalau cakap-cakap kita lemah, selalunya cara berfikir kita lemah. Itu mindset ni sangat-sangat penting. Dan Ayat sangat-sangat fokus pada mindset. Okey, itu nombor 1. Okey. Nombor 2 ialah persiapan emosi. So mindset, boleh tak anda tulis? 1 ialah persiapan mindset. 2, persiapan emosi. Okey. Emosi ni, tuan-tuan dan puan, pun Ayat boleh cerita 1 jam, 1 hari, 1 malam pun boleh bercerita.
Emosi ni bahaya. Tapi emosi ni juga power. Yang mana satu ni? Emosi dia boleh bagi kita power dan emosi ni boleh buat kita bahaya. Emosi power. Apa yang persiapan emosi ni? Kita kena rapatkan diri kita balik kepada emosi. So, geng-geng orang yang dalam hati ada taman, geng-geng isu, geng-geng yang emosi. You see, orang-orang yang emosi ni dia akan power. Percayalah tuan-tuan dan puan. Ayat bukan kata emotional. You're so emotional lah. Tapi saya nak anda kenali dan rapati emosi. And you harness the power of emotion. Kerana orang yang rapat dengan emosi dia, dia akan berjaya. Orang yang emotional, dia akan kalah. So, kita nak rapat dengan emosi. So, persiapan emosi ni, orang-orang yang ada kebijaksanaan emosi, emotional intelligence, mereka ni selalu akan lebih berjaya daripada orang lain. Mereka ni lebih berjaya sebagai investor. Mereka kaji emosi dalam investment. Percaya atau tidak tuan-tuan dan puan? Kita ada kursus-kursus khusus. Huyo, sebut kursus-kursus khusus 10 kali tanpa tersasul. Boleh tak? Boleh tak anda tulis kursus-kursus khusus? Huyo, berbelit mulut ni. Ada kursus khusus mengkaji emosi dan kesannya kepada investor-investor yang terhebat, investor-investor yang berjaya. The great investors boleh kawal emosi. Setuju ke? Sangat setuju. So, dalam dunia hartanah, kita nak bercerita tentang pelaburan sebagai contoh. Pelaburan tu, dia mengikut fundamental yang sama. Tapi mungkin kenderaannya, alatnya tu berbeza. Mungkin kita invest dekat saham, mungkin kita invest dekat hartanah, mungkin kita invest dekat syarikat dan sebagainya. So, investment tu at the fundamental level is the same. Tapi investment in what is different. So, investment ni emosi kena jaga. Emosi ni akan bawa padah, tapi dia akan bawa peluang untung yang sangat-sangat besar. So, ayat selalu cerita pasal emosi. Ada 3 emosi. Very quickly, I talk about 3 emosi. Dia teruja. Teruja bagus, tapi terlebih teruja is not good. It's not good. Terlebih excited. Excited sangat melihat peluang-peluang pada tahun 2020. Wow, 30% below market value. 30% daripada harga pemaju jual 2 tahun lepas. Tengok. 30% lagi murah daripada harga yang pemaju jual fasa pertama tu, kita dapat beli 30%. Ayat ada ke macam tu? Oh, banyak. 30% below market value. Subsale dengan lelong banyak. Banyak sekarang. Lepas tu, lagi-lagi dapat cashback. Oh, terlebih teruja. Terlebih teruja, terus membeli. Tak buat kajian. Bahaya. Okey. Second. Dah teruja. Second ialah tamak. Orang-orang yang tamak. Dia dah beli dah sebiji, dia dah beli dah 3 biji, 5 biji, 10 biji, dia nak beli lagi because dia tak nak kalah. Hartanah ni bukan kita nak lumba siapa ada lebih. Oh, engkau ada 9, aku ada 10. Aku win, engkau lose. Bukan macam itu. Kalau engkau yang beli salah 10 biji, aku beli sebiji yang betul, aku win. Engkau 10 kali salah. So, tamak ni pun bahaya tuan-tuan dan puan. Okey. Dan ketiga ialah takut. Takut apa? Takut risiko, itu bagus. Takut bahaya, itu kadang-kadang bagus. Tapi takut kepada terlepas peluang. Takut tertinggal dengan kawan-kawan lain. Itu takut yang tak bagus. So, emosi ni kena jaga-jaga. Dan tahun ini, tuan-tuan dan puan, 2020. Okay? Tahun ini akan ada banyak peluang-peluang below market value. Boleh tak anda tulis BMV below market value? Peluang-peluang below market value ni, ayat nak bagi tahu. Ayat pun ada sharing kat dalam posting baru-baru ni. Kalau kau jumpa below market value, tak payah gelojoh bro. Boleh tak tulis, tak payah gelojoh bro. Kebanyakannya pun below market value. Itu dah jadi macam norma. Norma hari ini yang kita jumpa di pasaran, especially kalau projek-projek pemaju, kalau undercon, projek-projek pemaju yang dah launching setahun 2 tahun yang lepas, diorang jual murah-murah sekarang. Diorang nak let go je.
Yang launching baru-baru ni mungkin kurang lah dia punya rebate, dia punya freebies dan sebagainya. Tapi yang dulu-dulu, okey, yang itu under con. Sub sale. Ramai je yang dulu boleh jual RM900,000, sekarang nak tolak RM790, RM780. Itu dekat kawasan rumah saya. Dekat kawasan rumah saya tu kat mana? Dekat Subang Jaya, hari-hari Hari Raya. Okey. Okey, kalau lelong lagi banyak. Lagi banyak tuan-tuan dan puan. So setakat BMV tu jangan gelojoh. Ini emosi. Persediaan emosi. Okey. Yang kedua, persediaan emosi ni terhadap berita-berita ngeri. Apa berita ngeri yang kita baru-baru dengar? Tak habis US versus China. Tiba tuan-tuan dan puan, US pergi hantar drone, seorang askar pun tak turun padang, dia hantar drone, dia bunuhlah seorang taikor besar kat sana. Dekat Iran, dah US versus Iran. Oh, bahaya bro. Bahaya. Macam-macam boleh jadi ni. Perang ni bukan benda yang kelakar. Perang ekonomi bukan kelakar. Perang betul. Perang apa tu? Perang ekonomi dengan perang betul lah. Perang betul memang tak kelakar. Kita kena jaga emosi kita terhadap berita-berita ngeri ini. Oh, ekspor Malaysia macam mana, ekonomi Malaysia macam mana, OPR pun dah turun dah lagi. Ekonomi kita dah menunggu kepada krisis ekonomi yang bakal mendatang tak lama lagi. Dulu dah janji 2016, tak jadi 2017, tak jadi 18, tak jadi 19, tak jadi. Dah diorang kata 2020 pula. Dah menunggu krisis ekonomi tak bertindak, dah melepas dah 5-6 tahun. Macam itulah. Tapi kita kena jaga emosi tu kerana keputusan kita akan terganggu dengan emosi. Boleh tak anda tulis? Emosi akan ganggu keputusan pelaburan. Emosi akan ganggu keputusan pelaburan. Kalau kita boleh kawal emosi, insya-Allah kita boleh kawal keputusan yang kita buat. Nampak tak kaitan dia? Kalau kita orang yang emosi, kawal emosi itu, macam mana nak imbangkan emosi, nanti saya akan kongsi dalam video-video akan datang. Macam mana kita nak kawal emosi, ialah kita kena imbangkan emosi dengan kira-kira, dengan matematik. Boleh tak tulis kat situ? Hanya matematik boleh imbangkan emosi. Hanya kira-kira boleh imbangkan emosi. Alright, itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan dan puan. Persiapan apa? Persiapan duit. Persiapan duit. Saya nak ringkaskan. So, persiapan duit ni part yang paling best. So far anda okey tak? Best tak? Best tak sharing ayat malam ni? Dia simple, dia apa tu, benda yang santai-santai tapi dia membuka minda anda. Setuju tak? Kalau anda rasa sharing ayat best malam ni, boleh tak anda tekan butang share? Boleh tak anda komen banyak-banyak, kerana algoritma Facebook ni dia akan membenarkan satu-satu sharing, posting konten kat dalam Facebook ini untuk reach lebih jauh. Kepada engagement yang bagus itu akan membenarkan reach itu bagus. Dan kenapa ayat nak reach ni sampai kepada kawan-kawan kita? Kenapa? Kerana ayat nak pahala, tuan-tuan dan puan. Dan ayat nak sharing benda-benda yang betul supaya dapat mengelakkan kita tersilap buat keputusan. Tersilap ambil langkah. Kerana tahun ini banyak peluang dan banyak bahaya. Sahabat saya tu Datuk Nazri pun dah bersiaran. Ya betul Norini, dah lama ayat tak live. Bisnes Alhamdulillah, bisnes makin maju, tim makin besar. Ayat sentiasa nak growkan tim ayat, tim takaful, tim hartanah, tim training, ya, tim di pejabat, ya. Ayat memang nak grow sangat-sangat. Tahun ini tahun yang ayat akan grow. Okey. Terima kasih kepada semua yang share. Aston sahabat saya ni. Oh, dia keluar sharer tu, dia keluar sharer. Top fan Nazri Mustafa, jangan silap. Nanti tidur tak lelap. Yes. Jangan silap nanti tidur tak lelap. Tulis kat komen. Jangan silap nanti tidur tak lelap. Okey. Yang perkara ketiga, persiapan duit. Persiapan duit ni tuan-tuan dan puan, dia panjang. Panjang sangat. Macam esok hari Khamis, ayat dan tim akan training hampir 40 staff, fisioterapis, bagaimana nak susun duit, macam mana nak prepare duit untuk beli hartanah. So ayat pun banyak buat program-program khas untuk syarikat. Kerana syarikat ni dia kadang-kadang nak buat program untuk pekerja dia. Apa kata buat program
kewangan. Daripada staff nak minta naik gaji, nak minta bonus dan sebagainya, apa kata kita ajar pekerja-pekerja apa duit yang dia dah dapat, gaji yang dia dah dapat, kita ajar dia susun betul-betul. Bila dah susun betul-betul, percaya atau tidak, yakinlah ya tuan-tuan dan puan, dia akan boleh jumpa, okey. Dia boleh jumpa duit ekstra. Dia boleh susun balik untuk membeli hartanah. Esok hampir 40 orang kami akan terima kasih kepada Physio Mobile yang sudi melantik kami untuk mendidik staf mereka macam nak susun kewangan ke arah nak membeli rumah pertama. Mereka tu ramai staf-staf muda-muda. Ada tak yang nak Ahyat bantu staf-staf anda? Pekerja-pekerja. Kalau anda pekerja, boleh tak cadangkan kepada HR? Kalau anda bos, boleh tak anda cadangkan kepada tim anda? Korang nak tak? Apa-apa gaji yang saya dah bagi ni sebenarnya korang cukup. Kena belajar dengan Ahyat. Susun kewangan tu betul-betul ke arah pemilikan hartanah. Ahyat ni bukan financial planner bertauliah yang ada berapa ratus orang je kat Malaysia ni. Financial planner ni yang betul-betul, itu saya memang tabik. Ahyat boleh bantu coaching bagaimana nak susun kewangan tu, nak susun DSR dan sebagainya untuk membeli hartanah. Ramai yang nak beli hartanah. Okay? So, kita nak menyusun duit. Menyusun duit ni tuan-tuan dan puan, ada 2 bahagian. Ada berapa bahagian? Boleh tak anda tulis 2 bahagian? Aston, #jumpa Nur Arina. Terima kasih. Boleh suggest kat tim. Boleh suggest kat tim. Saya janji diorang akan jatuh cinta dengan Ahyat. Bukan. Dengan ilmu yang Ahyat bawa. Saya tak nak orang jatuh cinta dengan saya. Saya nak orang jatuh cinta dengan ilmu saya. Marah isteri saya. Bergegarlah rumah tangga saya nanti. Bahaya. Okay. Macam mana nak jemput tim Ahyat? Boleh. Izani, boleh. Nanti anda PM Ahyat. Nanti Ahyat boleh arrangekan. Nanti ya. Okey, berbalik kepada persediaan, 2 perkara yang anda kena bersedia untuk duit. Bersedia bila nak beli, bersedia bila nak bela. Boleh tak anda tulis itu? Bersedia bila nak beli, bersedia bila nak bela. Ramai orang yang nak bersedia kat beli tu pun dah kantoi. Tak lepas nak bersedia kat beli. Beli tu pun tak lepas. Jangan cerita bersedia duit untuk bela. Beli dan bela apa ni Ahyat? Kita bercerita pasal hartanah lah. Nak beli apa? Bukan nak beli jodoh. Bukan nak beli apa? Beli kereta. Nak membeli kereta? Okey. Nak membeli dan membela kereta. Okey. Beli kereta dengan bela kereta, setuju tak? Bela ni adalah proses yang lebih lama. Bela ni proses yang lebih rumit. Nak beli kereta ni, siapa-siapa boleh beli. Ada deposit, kadang-kadang boleh 100% loan financing. Belilah. Asalkan lepas financing, beli kereta. Beli. Tapi nak membela 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kereta itu perlu dibela. Repairnya, nak maintenance-nya, accident-nya, road tax-nya dan sebagainya, kena bela. Hartanah tu, beli je. Beli lepas tu dah tak payah nak buat apa-apa. Minta maaf bro. Yang ini memang saya naik marah. Bukanlah marah tapi sayang. Ramai orang excited nak beli rumah. Tapi dia lupa dia kena bela. Beli tu senang. Bela tu susah. Boleh tak tulis? Beli senang. Bela susah. Beli cepat. Bela lama. So ramailah orang membeli hartanah kerana orang-orang macam Ahyat lah ni. Macam Ahyat lah ni. Macam Ahyat. Ramai orang kat luar sana tu sampaikan dakwah hartanah. So ramailah orang teruja. Ramailah rakyat kita, orang kita ni nak membeli hartanah. Tapi dia tak sedar bahawa aku dah beli hartanah ni, aku kena bela. Aku kena bela hartanah. So, persiapan duit untuk beli. Persiapan duit untuk bela. Yang ini saya akan kupas lagi. So, bila kita dah ada mindset tu. Okey, sekarang aku nak beli rumah. Okey, aku kena siapkan duit, deposit. Aku kena siapkan profil kewangan. Aku kena siapkan, okey, yang itu nak membeli. Okey, fine. Tapi, kena ada mindset, kena ada ni, kena ada kesedaran tentang apa? Tentang nak bela. Banyak benda yang nak kena discuss untuk bela. Dan untuk itu, Ahyat akan
save untuk video-video akan datang lah untuk video-video akan datang. Okey dah. Ayat pun dah nak stop sebelum around 10 o'clock lah Okey, so itu 4 perkara. Perkara ketiga. So perkara keempat ialah persediaan ilmu. Yang ini pun ramai orang cakap ayat poyo lah ayat poyo lah. Nak suruh orang bersiap-siap ilmu ni. Ayat kan ialah kita orang faham kenapa ayat cakap benda-benda macam ni. Ayat kan jual IELTS. Ayat kan jual seminar. Kan? Mestilah ayat cakap, benda yang paling penting persiapan untuk menjadi seorang pelabur yang hebat, menjadi kaya dengan apa-apa yang kita nak melabur ini, confirm lah ayat sebut kena ada ilmu. Kena ayat nak menjual. Ayat nak jual IELTS. Memang ramai. Saya kadang-kadang dengar komen-komen macam ni kan, ayat rasa kesian. Ayat rasa kesian sangat kat orang-orang yang boleh tergamak keluar kata-kata macam ni. Tergamak terfikir benda-benda macam ini. Nah, kenapa Kenapa orang-orang macam Ahyat kena buat seminar? I nak explain lah I nak explain kenapa orang macam Ahyat kena ada seminar. Kerana dah letih nak mengajar satu persatu yang tanya soalan yang sama. Kan senang. Saya dah tahu dah soalan apa yang kau nak tanya. Ahyat dah lalui pun. Ini tahun ke-17 Ahyat dalam pelaburan hartanah. Ahyat dah tahu dah apa do's and don'ts ilmu perang. Ahyat dah tahu dah semua tu. Apa kata 1,000 orang datang jumpa cikgu. Kau orang datang jumpa cikgu. Cikgu ajar serentak. 1,000 orang. Bukan kerana cikgu tak nak mengajar seorang-seorang. Saya ada keluarga. Ni part sedih. Kalau ada lagu main biola. Saya ada keluarga. Isteri dan anak-anak. Saya ada mak. Saya ada ayah. Saya ada adik-beradik. Cousin-cousin. Saya ada perniagaan. Staff. Kadang-kadang staff Ahyat ni berebut-rebut. Macam nak ambil nombor dekat bank. Kalau Ahyat datang pejabat tu. 301 kaunter 1. Kesian. Dia orang kena beratur-ratur. Kadang-kadang kena jumpa Ahyat kat meeting, kat luar, kat hotel, dekat tempat meeting. So, macam mana orang macam Ahyat nak sampaikan dakwah? Syukur Alhamdulillah ada social media. Sejujurnya, syukur Alhamdulillah ada social media. Tapi kalau nak Ahyat betul-betul nak ajar daripada A to Z tu, Ahyat kena buatlah satu program. Satu kali, 1,000 orang datang, Ahyat bagi workbook, Ahyat bagi ilmu, kita belajar sama-sama. Itu menjual IELTS ke? Orang lain jual lah IELTS dia. Mungkin tak laku. IELTS Ahyat laku kalau nak cerita pasal topik hartanah. Tapi Ahyat nak explain ni kenapa Ahyat kena ada seminar. Kerana tak terajar semua orang, tuan-tuan dan puan. Dan sudah tentu seminar-seminar ni, program ni ada tahap-tahap dia. Ada tahap-tahap yang beginner. Ada tahap-tahap yang advance. Tuan-tuan dan puan, cikgu kungfu, dia tak boleh ajar kungfu yang advance. Dia kena ajar kuda-kuda. Dia kena ajar pernafasan. Dia kena ajar cara blok. Dia kena ajar cara jatuh. Belum ajar lagi penumbuk. Belum ajar lagi macam mana nak serang. Tak semua anak murid dia boleh terima terus ilmu advance. Setuju ke sangat setuju? Tak semua anak murid saya yang saya benarkan beli rumah. Kerana kewangan dia tak cukup. Kewangan dia tak betul. Macam mana saya sebagai seorang cikgu hartanah yang bertanggungjawab, yang nak menghadap Allah nanti ni, nak menghadap Allah ni, Ahyat tu cikgu cikgu ni ketua banyak lagi soalan dia berbanding dengan pengikut. Ahyat ni ajar cara betul ke? Ahyat ni nak jual seminar sahaja ke? Ahyat ni niat ikhlas ke? Ni nak cerita pasal ilmu, panjanglah pula ayat cerita So Jangan rasa macam tu kepada cikgu-cikgu ni. Ramai cikgu-cikgu yang saya kenal zaman sekarang dekat social media, ada program besar, 1,000 orang, 3,000 orang. Diorang ni niat diorang, perjuangan diorang ni sangat-sangat besar, tuan-tuan dan puan. Sahabat-sahabat Ahyat macam Iza Yusof, Sifu Jamal, Najib, Fadi Ghazali, Uncle Tiger, Akif, Datuk Nazri, siapa-siapa yang ada program-program besar. Faizul Ikhwan, macam-macam cikgu-cikgu ni diorang berniat yang baik. Niat dia orang sangat-sangat baik. Okay. So, berbalik kepada ilmu. Ni dia nak cerita pasal ilmu. Berbalik kepada ilmu ni, tuan-tuan dan puan,
Ilmu adalah senjata anda yang paling super power. Okey, suara kena gempak sikit. Yang paling super power untuk tahun 2020. Okey, macam ni lah. Orang yang ada ilmunya lebih, dia punya untung, dia punya nikmat dia tu akan lebih. Yang dia punya ilmu kurang, bahaya. Silap dia tak dapat peluang, silap dia letakkan diri dalam bahaya. Dan mungkin kalau dapat pun peluang-peluang tu, dia punya below market value tu, lokasi dia, harga dia pun kurang sikit. Nak kena hipster. Macam ni eja hipster? HIPSTURR. Kasih gulung itu R. So ilmu ini tuan-tuan dan puan, dia akan jadi senjata power kepada anda. Orang yang ada ilmu, dia akan boleh ada ilmu pendinding. Dapat selamatkan diri dahulu. Orang yang ada ilmu, dia dapat serang peluang-peluang yang terhebat. So ilmu apa yang penting dalam dunia hartanah? Nanti saya akan kupas dalam video-video akan datang. Ilmu kewangan, ilmu hartanah. Dua perkara. Ilmu kewangan, ilmu hartanah. Segala keputusan dalam hartanah adalah keputusan kewangan. Segala keputusan hartanah adalah keputusan duit. So, ilmu duit ni anda kena cari. Alhamdulillah, saya dah dapat satu formula. Dapat satu modul, step by step. Macam mana susun kewangan itu untuk beli hartanah. Ya. Tema ayat tak lari daripada nak beli hartanah. Okay. So, ilmu kewangan dan kedua adalah ilmu hartanah. So, ilmu hartanah, dah dapat ilmu kewangan, dah boleh beli hartanah, pergi ke bank dapat pembiayaan, jangan pula beli sampah. Faham tak? Ilmu kewangan dan ilmu hartanah ni, dia sangat-sangat related. Begitulah tuan-tuan dan puan. 4 persediaan untuk tahun 2020. Saya nak ucapkan terima kasih. Ada Nur Arina, Ahmad Syaz, nama-nama yang saya lihat ni lah. Top fan plus one ni Nur Arina, terima kasih. Saya ada yang tak henti-henti tekan like, tekan love, komen. Naga Cimande, share, alhamdulillah malam ni dapat ilmu dari situ, terima kasih. Anda sudi mendengar, saya sudi lah, gigih lah saya nak sharing. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersiaran dengan Ahyat di #Ahyat Live. Doakan Ahyat terus kuat dan gigih untuk terus sharing ilmu setiap minggu, setiap hari. Ahyat pun dah kuatkan tim konten untuk sharing kepada anda. Ada juga yang tanya tadi bila program Ahyat yang akan datang. Nantikan Ahyat akan umumkan satu program yang paling ganas tahun 2020. Ahyat akan dedahkan maklumat dan rahsia-rahsia Ahyat, especially tentang carta hartanah, sejarah hartanah. Anda akan terus faham dah kenapa Ahyat kata kita ni dalam tempat yang kena beli. Zakaria, Ahyat ada juga buku. Ibu boleh pergi ke pejuanghartanah.com, macam-macam anda boleh lihat di sana. Nanti Ahyat akan sharing tu. Nantikan, Ahyat tak nak bagi tahu bila program ini, tapi program ini akan menjadi program terbesar. Hafiz, insya-Allah doakan tu. Okey, nanti kita akan sharing lagi. Saya nak terima kasih kepada anda. Ahyat mendoakan agar sahabat-sahabat Facebook anda, follow Ahyat di mana sahaja, akan diberikan kemudahan daripada Allah, dipermudahkan segala urusan, dan akan diberikan kekuatan dan keberanian untuk jadi insan khalifah manusia, khalifah di muka bumi ini, yang akan buat apa yang perlu di jalan Allah, di jalan agama kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, dan akan merebut peluang-peluang yang terindah di dalam tahun 2020 ini. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terus doakan, terus support perjuangan di Pejuang Hartanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih.